Show might start recording. Okay guys, tak ada apa nak bincang. So sebenarnya saya nak pergi masjid untuk sembahyang tarawih saja sebenarnya. So buat live stream untuk pergi. Baru lepas makan tadi guna voucher KFC yang saya dapat daripada kerja jawab kuesioner, jawab survey. Ada survey dekat saya buat dekat Kuching tempoh hari. Saya ada buat survey. So daripada survey tu saya orang panggil kerja saya sebagai enumerator lah, buat survey dekat Plaza Merdeka dekat Kuching. So jawab survey, dapat lah voucher KFC RM10. Dapat juga bantu orang buat kajian pasal sistem pembentungan dekat Sarawak, dekat Plaza Merdeka dekat Kuching hari tu. Sambutan memang baik, sebab daripada enumerator kerja-kerja survey ni kan, survey, scientific survey lah, sama macam Cobalt Commission dulu. Cobalt Commission dulu tu dia tanya pendapat orang, metodologi dia, metodologi social science, sama macam kita buat kajian sains kan, kajian social science kan. Kita ada buat survey, kita ada buat questionnaire, kita ada buat interview. Cobalt Commission tu lebih kurang macam social science lah kan. Kita tak tahu Cobalt Commission masa tu dia guna memang satu sistem satu metodologi atau approach yang memang secara saintifik lah untuk mendapatkan opinion, pendapat rakyat Sabah dengan Sarawak berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Cobalt Commission bukan referendum. Dia tak tanya pun berapa orang sokong, berapa orang tak sokong. Dia tak tanya benda tu. Cobalt Commission dia cuma nak tanya apa pendapat rakyat Sabah dengan Sarawak. Kemudian daripada pendapat-pendapat tu, sama ada pendapat tu positif atau negatif ataupun neutral, daripada pendapat-pendapat tu Cobalt Commission akan buat recommendation untuk membentuk Malaysia. Itu tujuan Cobalt Commission. So dekat Kuching hari tu saya buat kerja lebih kurang macam Cobalt Commission lah. Buat survey, buat questionnaire, tanya orang berkaitan dengan sistem pembentungan dekat Sarawak. Lebih kurang macam Cobalt Commission. So apa yang Cobalt Commission buat pada zaman dulu tu, metodologi dia sekarang pun lebih kurang sama je sebenarnya. Cuba dia improve sikit cara mengira population dia, mungkin dah improve sikit. Dia guna sekarang macam-macam jenis population sampling. Ada random sampling, ada stratified sampling, macam-macam jenis sampling. Saya dulu ada study environmental science, jadi saya tahulah ada macam-macam jenis population sampling. So population sampling ni lah yang Cobalt Commission guna juga untuk population sampling ni jugalah yang Cobalt Commission guna juga untuk mengambil berapa orang rakyat Sabah dengan Sarawak yang dia gunakan untuk dapatkan pendapat mereka berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Cobalt Commission dia tak kira pun, dia memang tak kira pun berapa orang yang akan beri pendapat tu. Sebab Cobalt Commission tu bukan untuk target semua rakyat Sarawak. Dia cuma based on population sampling tu secara saintifik, daripada berapa banyak orang ni, pendapat seluruh orang Sarawak tu mereka akan dapat. Jadi mereka adalah buat interview, spesifik interview. Contohnya orang kampung kan, kita ada orang kampung, takkan kita nak tanya semua orang kampung tu 3,000 orang, tanya dia pasal pembentukan Malaysia. Tak perlu. Dia panggil ketua rumah saja, seorang ketua rumah, siapa yang nak pergilah. Dia panggil ketua kampung, ketua kaum, persatuan, ketua-ketua persatuan dekat kampung tu. Cukup, banyak tu je dah cukup untuk tanya. Tak perlu buang masa tanya 3,000 orang. Tu orang saintifik, orang sains cakap tu kerja yang buang masa lah.
Macam tu juga Cobalt Commission. Approach yang mereka guna, memang mereka guna scientific sampling, mereka memang guna social sampling. Method mereka tu memang mereka guna population yang untuk sampling kan, berapa orang cukup-cukup untuk ni, untuk pastikan pendapat semua rakyat Sabah dengan Sarawak tu dia akan dapat berkaitan dengan pembentukan Malaysia. So pendapat-pendapat tu mereka dah proses, dapatlah recommendation daripada British, recommendation daripada Persekutuan Tanah Melayu, recommendation daripada siapa nama tu, Cobalt tu sendiri, presiden ketua tu, mission tu, Cobalt Commission tu. Daripada pendapat tu dia olahkan supaya dapat memberi recommendation untuk membentuk Malaysia. Cobalt Commission dia tak tanya kamu setuju atau tak dengan pembentukan Malaysia, dia tak tanya. Buat apa dia tanya? Tu bukan tujuan Cobalt Commission. Tujuan Cobalt Commission ialah untuk tahu macam mana nak buat Malaysia ni. Sama macam dekat kampung kan, kita nak buat padang futsal. Orang yang buat padang futsal ni, YB ni kah ataupun developer kah, sebelum dia buat padang futsal ni, dia tanyalah orang kampung nak buat padang futsal yang macam mana, nak buat dekat mana, nak guna bahan apa, nak buat besar mana. Dia tanyalah untuk buat padang futsal. Dia tak tanya pun nak buat padang futsal ke tak. Macam tu juga Cobalt Commission. Tujuan dia untuk buat Malaysia. Daripada pendapat, contohnya buat padang futsal tadi kan, daripada pendapat-pendapat tu semua, sama ada pendapat tu untuk berkaitan agama kah, berkaitan kerakyatan kah, berkaitan bahasa kah, pendapat-pendapat tu dikumpul oleh Cobalt Commission. Cobalt Commission kumpul. Macam tu juga buat rumah kan, bila kita bukan buat rumah lagi, macam buat padang futsal tadi tu. Bila buat padang futsal orang yang nak buat padang futsal tu, dia tanya penduduk kampung. Dia tak tanya 3,000 orang penduduk kampung kat situ. Dia tanya ketua kampung, dia tanya persatuan bola sepak situ, dia tanya orang yang tinggal dekat-dekat tepi rumah tu supaya tahu dia bising ke tak. Dia tanya orang-orang muda kat situ, ketua-ketua orang muda. Cukup. Pendapat mereka tu sudah mewakili 3,000 orang kampung tu. Macam tu juga Cobalt Commission. Lepas tu ada lagi orang tanya, Cobalt Commission cuma berapa ribu saja yang hadir, sedangkan rakyat Sarawak masa tu, Sabah Sarawak dekat 800,000, 600,000. Kenapa tak tanya semua ni? Itu bukan tujuan Cobalt Commission. Cobalt Commission cuma nak buat sampling, nak tanya pendapat. Macam faham tak? Macam saya nak buat padang futsal tadi kan. Buat apa tanya 3,000 orang? Tanya ketua kampung, ketua kaum, apa nama tu, dekat sekolah menengah, sekolah rendah tu, pengetua, guru besar. Tanya pendapat mereka macam mana nak buat padang futsal yang sesuai untuk semua. Pendapat mereka tu dah cukup. Macam tu juga Cobalt Commission. Tanya saja ketua kaum, wakil-wakil persatuan yang hadir semasa Cobalt Commission tu pergi ibu-ibu kota dekat Sabah dengan Sarawak tu kan. Mereka pergi Kapit, pergi Kuching, pergi Limbang, pergi Miri. Memang mereka pergi tempat yang ramai orang. Tu pergerakan mereka memang pergi tempat yang ramai orang, supaya orang senang nak sampai kan apa pendapat mereka berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Tu juga strategi saintifik semua tu, social science apa semua. Ada kamu tengok orang buat social science, dia buat questionnaire, lepas tu dia pergi hutan tanya, cari orang dekat hutan. Tak ada. Dia pergi bandar. Macam kami hari tu pergi Plaza Merdeka, ramai orang. Bila ramai orang, senang mereka nak beri pendapat, nak jawab questionnaire. Macam tu juga Cobalt Commission. Takkan dia ada satu rumah atas gunung sana tu, ada seorang tinggal situ, dia nak tanya juga. Tak masuk akal. Faham? Harap ni jelas berkaitan Cobalt Commission. Walaupun tajuk kita ni, kita nak pergi solat tarawih. Tapi biasalah, kalau saya bercakap-cakap ni, tiba-tiba ada idea. Saya cakap lah, nasib baik ada idea pasal Cobalt Commission. Pandai-pandailah kita guna fakta ni, supaya kita tidak mengelirukan, supaya kita tahu nilai Cobalt Commission tu yang sebenar. Bukan saya nak
fakta ni kan penting sebab supaya kita tahu apa tujuan Cobalt Commission tu dan kepentingan pendapat tu. Kepentingan pendapat daripada Cobalt Commission tu lah yang dinamakan framer intention. Dari situlah kita dapat asas kepada rundingan kita untuk Perjanjian Malaysia 1963 ni. Semua situ ada asas dia. Apa yang dirundingkan oleh orang kampung masa tu, oleh pihak kerajaan, oleh macam-macam orang. Apa asas dia untuk dapat taxation, apa asas dia untuk dapat sales tax, apa asas dia untuk kita dapat representation dekat parlimen, apa asas kita untuk dapat hak dalam agama, kebebasan beragama, apa asas kita untuk dapat kuasa dalam pendidikan tu, semua ada dibincang dalam Cobalt Commission. Itulah kepentingan Cobalt Commission. Kena tengok senarai pendapat-pendapat tu semua, recommendation dengan assessment, opinion tu semua yang Cobalt Commission compilekan semua tu. Okey, saya rasa tu saja nak sembahyang tarawih dah sekarang. Dah sampai dah sebenarnya. Okey. Good night.